musafir dia yang menyebabkan dia boleh berbuka puasa masa dia safar tu ialah dia kena musafir sebelum subuh. Kalau dia dah niat puasa pagi-pagi dekat tempat dia, kampung dia, lepas tu on the way baru dia dah baru nak musafir. Katakanlah dia punya flight pukul 1 tengah hari kat KLIA. Pukul 1 dekat 8 pagi dekat rumah lagi, dia puasa. Lepas tu pukul 12 dia dah on the way nak pergi KLIA. Dekat sampai KLIA dia pun buka puasa makan. Boleh tak? Di sisi ulama Syafi'iyah tak boleh. Man mata wa alaihi shaum. Siapa yang mati dalam keadaan dia masih lagi ada hutang puasa, apa yang kena buat? Kau ni dah dulu kau tak puasa, kau kena qada puasa kau ni. Okeylah, besok dia tangguh lagi, tangguh. Dia tak puasa, dia ponting puasa. Lepas tu dia tangguh qada. Lepas tu dia mati. Ponting puasa, dia tak tangguh qada. Dia tak sempat qada. Mati. Okey. Apa kesan kepada orang macam ni? Apakah dia berhutang? Katakanlah dia 30 hari tak puasa, adik-beradik dia 30 orang, sepupu semua. Apa kata hari ni kita puasa 30 serentak hari ni. Pak 30 puasa serentak satu hari. Cover tak dia punya puasa 30 hari tadi? Katakanlah 10 tahun tak puasa. 10 dah 30. 300. Satu hari 600 gram. 600 gram dalam 600. Dah bukan 36,000 tu, 36,000 gram. Banyak tak? Banyak gila. Banyak tak nak kena ganti? Yes, banyak. Nak pakai duit siapa ni? Okey, isu seterusnya yang jadi perbincangan orang ramai, iaitu siapakah orang yang puasa dia tak sah tapi dia tak boleh juga makan. Puasa dia tak sah tapi dia tak boleh juga makan, dia kena tahan dan dia kena qada. Berapa jumlah rakaat? Tidak ada jumlah rakaat yang dihadkan. Ini ulama Syafi'iyah, fatwa Lajnah Daimah dan fatwa majoriti mazhab. Tak ada jumlah yang ditetapkan. Okey. Ada pun yang kata hadis Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi SAW tak pernah lebih 13-11, tidak dalam Ramadan, tidak di luar Ramadan. Itu kata para ulama, itu apa yang Aisyah nampak. Aisyah 1 malam daripada 9 malam. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل وأنا إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى الأمين وسيد الغر المهجلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ikhwan wa akhwat rahmani wa rahimakumullah. Kita sambung pembincangan fiqh puasa berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i. Tajuk terakhir kita bincang pasal kafarah al-mughallazah. Al-kafarah al-mughallazah, iaitu apa syarat dia untuk menjadikan dia kafarah mughallazah. Yang pertama sekali dia al-wat'u, jima'. Yang kedua fil farji, di faraj. Yang ketiga fi nahari Ramadan. Yang keempat fi Ramadan. Yang ketiga Ramadan, bulan Ramadan. Yang keempat pada waktu siangnya. Yang kelima dia aliman zakiran muta'ammidan. Dia alim, dia tahu, zakiran diingat, dan dia muta'ammidan, dan dia sengaja. Seterusnya dia mukallaf. Okey, dia mukallaf ketika melakukan jima' tersebut. Yang seterusnya dia berniat, na'am, dia dah berniat pada waktu malam ni untuk berpuasa. Seterusnya Ismail, last kali tu, dia bukannya orang yang berdosa kalau melakukan jima' tersebut. Maksudnya dia cukup dah syarat semua tu. Dia dah berjima' bulan Ramadan, waktu siang, dia mukallaf, dia ada niat puasa semalam sebelumnya. Dia tengok rupanya dia musafir. Jadi dia bukanlah orang yang berdosa pada waktu tersebut untuk melakukan jima' tadi. Okey. Naam. Hari ni kita masuk pula
Perbincangan siapakah orang yang dibenarkan berbuka puasa. Disyariatkan, bukan disyariat, dibenarkan untuk berbuka puasa. May yajuzul iftar. Siapakah dia? Orang-orang yang dibenarkan iftar. Dibenarkan tidak berpuasa lah, atau berbuka puasa. Dibenarkan berbuka puasa pada bulan Ramadan, pada siang Ramadan. Nombor 1, dia ada 6 golongan lah. 2, 3, 4, 5, 6. Golongan yang pertama ialah orang yang khauful maut. Dia panggil khauful maut. Apa dia? Takut mati. Bukan takut mati gila harta, bukan bukan. Maksudnya dia takut kehilangan jiwa, mati. Okey, bukan sebab takut mati, bukan sebab puasa tu buat mati, tak. Katakanlah ada orang nyawa dia terancam, kita terpaksa tolong dia. Okey, nyawa ni, takut mati ni pada diri sendiri ataupun orang lain. Pada diri sendiri, contohnya kita nak selamatkan diri kita. Cara nak selamatkan diri kita, kita terpaksa berbuka puasa, contohnya. Okey, kita dah tersedak, sangkut, jantung sangkut, nak kena makan ubat tiba-tiba. Jadi kita telan ubat something, ataupun terpaksa masuk tiub ke, ataupun benda-benda yang kita sebut sebelum ni lah. Sebab nak selamatkan nyawa kita. Ataupun nak selamatkan nyawa orang lain yang kita terpaksa berbuka puasa. Contohnya macam mana? Askar, polis nak kena jaga orang yang dalam keadaan yang ni. Kalau kita tak apa, kalau kita tak jaga, nanti nyawa terancam. Kalau kita pula puasa, kita akan lemah, kita tak boleh selamatkan nyawa dia. Atau seumpama dengan, maksudnya yang penting dia untuk menyelamatkan nyawa dia atau nyawa orang lain, maka dia boleh untuk dia berbuka puasa. Bahkan kata ulama Syafi'iyah, wajib dia kalau nak selamatkan nyawa orang, wajib dia buka puasa. Bahkan wajib dia ke atas dia untuk berbuka puasa. Yang ni yang pertama, khauful maut. Yang kedua yang boleh buka puasa ialah apa yang standard yang kita biasa dengar, orang musafir. Okey, cuma musafir ni ada syarat dalam mazhab Syafi'i. Apa syarat musafir yang menyebabkan dia boleh berbuka puasa? Satu, safar dia mestilah safar itu safar yang dipanggil tawil, safarun tawilun, musafir yang jauh, iaitu yang standard lah 83 kilometer takribian. Takribi, bukan tahdili. Takribi maksudnya adalah sebagian ulama kata 95, ada. Kalau Imam Syafi'i punya musafir, Imam Nawawi punya lagi jauh sikit. Safar tawil Imam Nawawi 100 lebih. Okey, tapi yang standardnya 83, safarun tawil. Ini safar tu safar yang mesti dipanggil safar yang jauh, iaitu 83 km. Jadi kalau kurang 83 km, dia tak boleh buka puasa. Okey, yang ni standard lah, kita dah biasa dengar dah ni. Yang kedua, safar ni mesti safar yang harus, bukan maksiat, bukan kelana yang sia-sia. Tahu kelana yang sia-sia tak? Yang anda sebut pada kuliah lepas. Satu, bukan safar yang maksiat. Bila sebut safar yang maksiat, maksudnya ialah tujuan musafir dia ialah tujuan maksiat. Ialah tujuan. Bukannya dalam musafir tu ada maksiat. Yang kita sebut dah hari tu. Maksud kalau dalam musafir tu dia ada dengan muzik, tapi dia musafir nak balik kampung, nak ziarah, ini dia panggil safar yang harus, tapi ada maksiat dalam safar tersebut. Yang dilarang untuk musafir ni apa dia? Untuk dia buka puasa ni,
Kalau dia ialah safar yang maksiat. Contohnya, dia nak pergi dating. Awek dia orang JB, dia kata, jom nak dating. Maka yang ni, dia musafir, dia jumpa awek dekat JB, maka itu safar yang maksiat. Dan termasuk safar yang tak boleh dibenarkannya adalah kelana yang sia-sia. Tanpa arah tujuan ni. Kelana jalan, kau pergi mana ni? Tak ada tujuan. Jalan, bawa beg tu, kayu dengan beg baju tu, dah lagi jalan. Hamba berkelana di bumi Allah Ta'ala ni. Itu tak masuk. Jadi dia sama juga. Dan yang menjadi safar itu, safar yang harus tu ialah walaupun adnal hajah, kata ulama Syafi'iyah. Adnal hajah ni ialah hajat yang paling ringan sekali. Contohnya, hajat dia nak rehat. Rehat, walaupun hajat dia rehat, bukanlah hajat yang betul-betul mendesak seperti bisnes ke ataupun nak perawat sakit. Tak, hajat dia untuk rehat dia. Jangan stres. Tapi bila kita baca-baca, ulama Syafi'iyah kata antara yang kelana sia-sia juga ialah untuk tengok-tengok saja-saja. Itu pun termasuk juga. Asal kau pergi Kelantan ni saja je, nak tengok je orang Kelantan macam ni. Itu juga termasuk kelana yang sia-sia. Okey? Itu safar yang bukan yang mubah. Tapi adnal hajah contohnya, nak jalan, nak berehat, bercuti, melancong. Okey, melancong pun berehatlah, ambil hajat dia untuk berehatkan diri, bukan sia-sia. Yang ni safar. Ada satu lagi yang jarang orang duk cerita, iaitu apa dia? Mesti dia musafir sebelum subuh. Musafir dia yang menyebabkan dia boleh berbuka puasa masa dia safar tu ialah dia kena musafir sebelum subuh. Kalau dia dah niat puasa pagi-pagi dekat tempat dia, kampung dia, lepas tu on the way baru dia dah baru nak musafir. Katakanlah dia punya flight pukul 1 tengah hari dekat KLIA. Pukul 1 dekat 8 pagi dekat rumah lagi, dia puasa. Lepas tu pukul 12 dia dah on the way nak pergi KLIA. Dekat sampai KLIA dia pun buka puasa makan. Boleh tak? Di sisi ulama Syafi'iyah tak boleh. Sebab kaedah dia, apabila bergabung ibadah yang hadir bercampur dengan ibadah yang safar, dibenangkan ibadah yang hadir. Dan ini jumhur ulama, pendapat jumhur, majoriti ulama sebenarnya. Jadi katakanlah contohnya Ma'in dia nak pergi Kelantan hari Jumaat. Jadi bertolak ke Kelantan pukul 11 pagi. Pagi itu dia dah pukul 5.30 dia dah pukul 6 dia dah niat sahur, dah niat dah puasa. Jadi masa dia safar pukul 11 ni dia tak boleh buka puasa. Jadi yang dia boleh tak puasa tu bila? Esok ni, hari Sabtu. Jadi Sabtu ni sepanjang hari dia boleh makan. Tak ada masalah. Dan tidak disyaratkan ada darurat pun dalam musafir. Maknanya kalau tak darurat pun relax je, dia ada driver apa semua, tak darurat langsung. Tak ada peluh-peluh pun tak ada. Setik peluh pun tak keluar. Tetap juga dia dibenarkan kalau dia dalam safar. Tapi syarat dia mesti sebelum. Nampak tak? Hari kedua ni hari Sabtu, sebab dia dah sebelum subuh lagi dia dah musafir lah. Baik. Nah. Ini yang kedua. Musafir. Dah selesai musafir? Kecuali kalau dia musafir dia tak larat. Jadi dia katakanlah dia tadi pukul 11 dia musafir. Nak pergi balik Saudi katalah. Balik Saudi dengan bagnya, dengan apa, naik pula Biman Air. Bangladesh Air. Terpaksa tukar flight dekat Dhaka. Bag pula hilang. Tertinggal. Transit 8 jam. Kan masa tu dia dah tak boleh dah. Dia buka. Tapi dia buka tu bukan sebab safar. Dia buka sebab darurat. Jadi dia buka tu atas dasar darurat. Asal nyawa tadi, yang nombor satu tadi, nak jaga nyawa dia tadi. Takut mati tadi, takut mudarat datang pada dia. Takut mudarat pada dia.
Yang Nabi kata laisa minal bir as-sawmu fi safar. Itu maksud dia. Taib, dah. Yang ketiga apa dia? Yang boleh buka puasa masa bulan Ramadan. Itu yang tak wajib dah pun. Nak buka puasa benda. Puasa pun haram. Anak-anak tak. Dia anak-anak memang tak wajib pun, bukan mukallaf pun. Kita bincang situ kan, kelas yang pertama dulu. Orang sakit lah. Orang sakit. Orang sakit boleh buka. Syarat sakit dia apa? Kaedah dia ialah sama dengan kaedah orang dalam tayamum. Kenapa orang tayamum? Sebab takut nyawa dia terancam. Ataupun akan kecacatan pada anggotanya. Ataupun ada aib pada kulit dia cabut ke apa ke, walaupun tak nampak cacat, walaupun tak putus tangan, tak putus kaki, tapi tiba muka dia jadi hitam ke apa ke, ada syainun fi jasadihi, kata ulama. Ataupun melambatkan penyembuhan dia, ataupun menambahkan penyakit dia. Tetapi sakit ni ialah sakit yang tak boleh ditanggung tau. Bukannya setakat demam batuk-batuk tu. Ni sakit. Okay. Dan sakit ni pula ialah sakit yang, kalau dia sakit dia tu sakit yang berterusan. Sakit macam kata kalau dia kena yang demam yang berat, betul-betul berat ni demam, yang berterusan. Yang dia tahu katakanlah malam tu dia dah demam dah, dan dia tahu akan berterusan demam dia, esok dia tahu dia akan demam lagi. Maka ketika itu dia tak perlu niat puasa besok. Dia tak boleh niat puasa. Tapi kalau jenis demam dia demam yang kejap baik, kejap kebah, kejap baik, kejap kebah. Kadang-kadang orang kena viral punya flu tu kan? Kalau seminggu kena, kadang-kadang baik, kadang-kadang kebah, kadang-kadang. Jadi orang macam ni tetap juga kena niat. Tetapi ketika dia dah teruk, dia boleh berbuka. Faham tak? Ulang sekali lagi ya. Kalau orang tu sakit dia kuat dan berterusan, dia tak perlu niat puasa untuk esok. Maka dilarang untuk berniat pula. Sebab apa? Sebab nanti dia tahu, dia tak nak dia masuk dalam satu ibadah dalam keadaan dia tak mampu nak buat. Tapi kalau dia jenis yang tadi yang sebut sekali lagi, kejap okey, kejap tak okey, kejap okey, kejap tak okey, maka dia kena niat juga. Tetapi katakanlah penyakit dia kembali, sakit dia teruk balik, maka dia boleh berbuka. Yang ni untuk yang sakit. Untuk yang sakit. Yang keempat. Yang keempat ialah orang yang perempuan yang hamil. Dia sebut hamil, tahulah perempuan lah, tak lelaki hamil kan, perempuan hamil. Okey? Yang hamil maksudnya perempuan hamil boleh berbuka puasa. Cuma nanti kita akan bincangkan adakah dia kena bayar, dia kena qada ke dia kena kafarah. Yang ni kita akan bincang nanti, bahawa kalau dia takut diri dia sahaja, dia qada je. Tapi kalau takut diri dia dan juga anaknya, maka dia kena qada dan juga dia kena bayar fidyah. Dia kena qada dan dia kena bayar fidyah double. Nanti kita akan bincangkan masalah qada dan fidyah. 5. Menyusu. Okey. 5. Wanita yang menyusu. Wanita yang menyusu ni sama juga. Kalau dia, okey, wanita yang menyusu ni tak kisahlah sama ada ibu tu yang menyusu ataupun volunteer ataupun yang diupah. Semua masuk kategori menyusu. Volunteer ni, tahulah dia ada anak, mak dia tu tak boleh bagi susu, lalu kakak tu, Kak Long dia kata, kau bagilah Kak Long menyusukan anak kau. Kak Long susu banyak. Dia kata, dia bagi. Ataupun upah. Upah boleh juga. Macam Halimatus Sa'diyah lah. Menyusu Nabi, radhi'. Okey. Okey, na'am. Halimatus Sa'diyah. Yang ni pun kaedah dia sama macam wanita yang hamil tadi. Kalau dia takut, kalau dia berpuasa, nanti susu dia kering.
dia takutkan untuk anaknya dan juga diri dia, maka dia kena qada dan dia kena bayar fidyah. Nanti kita akan bincangkan fidyah ni berapa macam mana bilangan dia, macam nak kena bayar, bila timing fidyah kena bayar. Okey? Tapi kalau dia hanya takutkan untuk diri dia sahaja, kalau dia puasa, maka dia kena qada sahaja. Jadi kat sini, sekejap lagi kita akan ceritakan lah. Yang keenam ni, orang yang tua dan tak larat nak puasa lagi dah. Sebenarnya nombor 6 ni memang dia bukan wajib pun, betul tak? Kita bincang sebelumnya, apa syarat puasa? As-sihah, betul tak? Kesihatan. Tapi saya saja sebut kat sini supaya nak nampak dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka kalau dia tak larat. Dia boleh buka tak larat. Tapi sebenarnya yang 6 ni dia tak wajib dah pun, betul tak? 6 ni tak wajib pun puasa. Cuma nak sebut sekadar untuk sebut kat sini lah. Okey. Naam. Kabir sin. Dah, yang ni orang yang boleh tak puasa. Yang lain, tak ada. Kerja kuat ke tak kerja kuat tak masuk dalam ni. Kerja kontrak tak termasuk dalam ni. Jadi, dia tunnel ke tak tunnel ke, turun simen ke tak turun simen ke, yang ni. Okey. Tengok site ke tak tengok site ke, ladang ke, apa ke, semua tak ada. Tak termasuk dalam senarai. Tak termasuk dalam senarai yang ini. Okey. Lepas tu barulah kita bincang berkenaan dengan masalah fidyah dengan tak fidyah ni. Okey. Katakanlah okey. Orang yang tadilah yang golongan kategori ni tadi. Takut mati, musafir, sakit, hamil, menyusu. Okey? Dia mati dalam keadaan dia tak sempat ganti puasa. Apa yang perlu dilakukan pada dia? Man mata wa alaihi shaum. Siapa yang mati dalam keadaan dia masih lagi ada hutang puasa, apa yang kena buat? Yang ni kita kena detailkan dalam masalah ni sebegini. Dia ada 4 kategori orang. Pertama kita pecah dua dulu. Iaitu orang mati yang masih ada hutang puasa fardu. Dia sebut puasa fardu bukan Ramadan je lah. Bukan puasa Ramadan, termasuklah puasa nazar, puasa qada dan seumpama dengannya. Yang dia ada hutang puasa fardu. Dia ada hutang puasa lah. Bila nama hutang pun namanya fardu, betul tak? Bila nama hutang pun dah menunjukkan bahawa dia fardu. Yang ni kita kena pecah pada 2, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Satu yang masa dia berbuka dulu, dia berbuka kerana uzur. Uzur ni alasan, bukan uzur sakit. Bila sebut uzur ni ialah alasan yang uzur syar'i, bahasa Arab panggil kan. Ada uzur syar'i lah. Seperti haid, seperti nifas, seperti yang ni lah. Kategori yang ni tadi. Yang diberi uzur, yang diberi dibenarkan, tujuan-tujuan dibenarkan. Ada yang dibuka puasa tanpa uzur. Ini buka puasa tanpa uzur. Yang ni lah, yang ponteng apa semua ni lah. Ponteng puasa ni. Dan setiap daripada ni pula kita kena bahagi 2. Kita kena bahagi 2. Satu, dia tidak nak sebut sini, ia kita makan. Tidak nak sebut bahasa Melayu dia. La yatamakan. Yatamakan bahasa Melayu apa? Tidak ada kemampuan. Tidak berkemampuan. Tidak mampu. Tidak mampu. La yatamakan. Tak mampu qada. Tak apa, tulis dia tak mampu qada. La yatamakan min al-qada. Iaitu tidak berpeluang, ataupun tidak berpeluang lah untuk qada. Lebih tepat apa dia?
Tidak memungkinkan, tidak berpeluang lah kita kata. Yang ni ada peluang untuk qada. Tak apa, salin je, nanti saya huraikan. Apa maksud ada peluang tak ada peluang? Ni tanpa uzur sama juga. Tidak peluang, tiada peluang lah. Tiada peluang untuk qada. Ada peluang untuk qada. Okay, ingat baik. Mari kita bagi contoh situasi lah, contohnya. Okey. Ni contohnya tak peluang untuk qada. Contoh ni macam ni. Dia sakit masa Ramadan. Masa Ramadan, ni contoh tau, contoh. Sakit. Dan berterusan sakit itu, berterusan sampai Syawal. Masuk Syawal dia terus mati. Ini maksudnya tidak berpeluang untuk qada ni. Okey? Ataupun dia musafir dekat hujung-hujung Ramadan, balik kampung. Raya pertama, raya kedua mati. Maksudnya dia ada uzur, dia musafir. Raya pertama dia musafir, lepas tu raya. Raya kedua terus mati. Tercekik rendang. Allahu a'lam. Mati. Yang ni maksudnya tidak berpeluang untuk qada. Yang berpeluang, yang ni dia tadilah sakit masa Ramadan. Lepas tu Syawal, dia hidup lagi masa Syawal dia hidup. Lepas tu, lepas Syawal apa? Lepas Syawal Zulkaidah, slow untuk orang ni. Zulkaidah. Lepas tu Zulhijjah. Lepas tu Muharram. Maksud dia lama tak? Lama tak hidup? Lepas tu dia mati. Masa Muharram dia mati. 1 Muharram. Yang ni dia ada peluang tak? Dia ada peluang. Banyak masa tapi dia tangguh. Nantilah, lihat dululah. Masa Zul ni raya, nak makan-makan orang kena kejemput kedui lagi, apa lagi kan. Tak syok pula. Kita sambut raya ni. Zulhijjah pula, lagilah. Korban pula. Daging penuh dalam peti ais. Tangguh lagi. Okey? Nah. Lepas tu apa jadi? Mati. Tak sempat. Dia ada peluang tak untuk qada? Dia tak puasa, ada uzur tak? Ada, sebab sakit. Puasa tanpa uzur? Samalah. Ini dia ponteng. Lepas tu ada, ni tak ada peluang. Dia ponteng puasa. Lepas tu ada ustaz tegur dia. Mat, kau ni kau ponteng puasa berdosa ni, kau kena qada balik. Ya. Dia pun diinsaf masa bulan Ramadan, diinsaf. Raya, esok tu mati. Besok nak qada tu mati. Tak sempat nak qada. Yang ni tak ada peluang untuk qada. Dia ponteng dan tak ada peluang untuk qada. Yang ni macam tadi lah. Kau ni dah dulu kau tak puasa, kau kena qada puasa kau ni. Okeylah, besok dia tangguh lagi, tangguh. Dia tak puasa, dia ponteng puasa. Lepas tu dia tangguh qada. Lepas tu dia mati. Ponteng puasa, dia tak tangguh qada. Dia tak sempat qada. Mati. Okey. Apa kesan kepada orang macam ni? Apakah dia berhutang? Apa yang kena buat? Ahli waris kena buat apa? Yang inilah kesan dia. Yang ini tidak berpeluang ni, tak wajib fidyah. Yang 3 ni wajib fidyah. Wajib fidyah. Maksudnya kesimpulannya, siapa yang buka puasa dengan sengaja, ada peluang ke tak ada peluang qada, wajib fidyah.
siapa yang buka puasa kerana uzur tapi dia tangguhkan qada dia. Macam orang perempuan selalu tangguh qada, dekat-dekat nak buat bulan puasa ni barulah kelang kabut nak qada, betul tak? Dari sehari dua ni pun kena puasa lagi 5 hari lagi, cepat. Mana nak qada. Tapi tak ada masalah lah, bukan kita kata dia dosa, tapi takut tadi kena fidyah lah. Tak salah pun. Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tak berjaya qada melainkan pada bulan Syaban habis, kerana aku nak menyempurnakan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tak masalah, dia wajib fidyah. Cuma macam mana cara nak bayar fidyah ni? Dekat sinilah ulama Syafi'i, ulama mazhab Syafi'iyah, dia ada khilaf. Okey? Dekat sinilah ulama Syafi'iyah, dia ada khilaf. Dia ada berbeza pendapat. Satu pendapat yang baru dia panggil qaul jadid. Qaul jadid ni apa dia? Iaitu masa Imam Syafi'i dah pergi Mesir. Imam Syafi'i last sekali kehidupan dia dekat Mesir. Sebelum pergi Mesir dia pergi Iraq. Okey. Lepas pergi Iraq dia pernah pergi Yaman balik, pergi ke Mekah balik, tu naik balik Iraq, lepas tu dia patah, lepas tu dia pergi Mesir, meninggal kat Mesir. Lepas tu kubur Imam Syafi'i dekat Mesir. Satu lagi qaul qadim. Ni pendapat lama, iaitu sebelum Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Okey. Biasanya kalau kita belajar fiqh Syafi'i, pendapat mana yang muktamad? Jadid ke qadim? Jadid lah, but the latest one. The latest one lah patutnya yang muktamad. Tetapi bukan semua kes macam tu. Ada beberapa tempat yang mana pendapat yang qadim tu lebih muktamad. Ada 2-3 tempat lah. Okey. Apa beza qaul qadim dengan masalah ni? Qaul jadid mazhab Syafi'i kata dia hanya boleh bagi makan saja fidyah dia. Satu hari bersamaan dengan satu mud, iaitu lebih kurang 600 gram daripada makanan ruji tempat tersebut. Makanan ruji tempat tersebut. Contohnya orang Malaysia makan nasi, jadi kita bagi beras, jangan bagi benda lain, jangan bagi roti ke, tak sah. Tapi kalau kita duduk kat Saudi, yes, boleh bagi kurma. So makanan ruji dia kurma. Tapi kat Malaysia nasi. Kalau setengah negeri gandum, setengah negeri barley. Ruji. Qaul jadid. Ini qadim. Tulisan buruk qadim. Okey. Qaul qadim dia bukan sekadar boleh bagi makan. Dia ada 2 sekali. Makan dan puasa. Wali dia puasakan. Wali gantikan, wali tu puasa. Wali tu puasakan untuk dia. Ini berdasarkan hadis Nabi kata, man mata wa alaihi saum sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati padanya dia ada puasa yang hutang, sama anhu waliyuhu, wali dia kena puasakan untuk dia. Jadi pendapat yang mana satu lagi kuat? Yang itu ke yang ini? Qaul qadim lagi kuat masalah ni, iaitu sama ada nak bayar fidyah ataupun waris pertolongan puasa untuk dia. Waris puasa untuk si mati tadi. Waris tu puasa untuk si mati. Faham tak? Ini masalah ni penting kita faham. So apa? Dan ini semua puasa wajib masuk. Lepas tu dari hadis Nabi SAW, Nabi kata man mata. Yang nak padam man mata wa alaihi saum. Aku tak sempat ini nak bincang masalah ni, banyak lagi isu ini. Man mata, Nabi kata man mata, siapa yang mati, man mata wa alaihi saum sama anhu waliyuhu. Man, siapa yang mati dan padanya ada puasa, saum umum, sama anhu waliyuhu, maka walinya wajib berpuasa untuk dia. Walinya hendaklah berpuasa untuknya.
walinya berpuasa untuknya. Jadi saum ni umum. Jadi apa-apa puasa yang wajib, kafarah. Bagi umum ni, saumun. Kafarah ke, qada ke, nazar ke, yang mana puasa wajib lah. Maka walinya pun berpuasa untuknya. Dan semua tahu ada man pula. Man tu uslub syarat kan? Uslub syarat. Uslub syarat. Syartiyah. Jumlah syartiyah. Uslub syarat campur dengan nakirah umum, maka dia umum. Hukum dia umum. Apa saja puasa yang fardu boleh walinya ganti. Sebab itulah orang tanya, kenapa mazhab qadim lagi kuat? Sebab mazhab qadim ada dalil, ada hadis Sahih Bukhari. Jadi sebab kekuatan hadis ini tak boleh ditolak lagi, maka ulama-ulama Syafi'iyah dia pilih pendapat qadim tu yang lagi kuat, yang muktamad dalam masalah ni. Okey tak? Faham tak? Okey, isu seterusnya, siapa wali dalam hadis ni kata hendaklah walinya berpuasa? Siapa wali ni? Penjaga. Jadi kalau polis yang jaga dia, polis. Wali ni, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah kaum kerabat. Walaupun bukan ahli waris. Tahu ahli waris tak? Ahli waris ni maksudnya orang yang mewarisi harta. Okey, maksudnya abang kita, kakak kita, anak kita, isteri kita, atuk kita, pakcik kita. Makcik ahli waris tak? Makcik bukan ahli waris. Makcik tak dapat. Makcik bukan ahli waris. Tapi dia boleh tak puasa untuk kita? Sepupu. Sepupu. Ahli waris tak? Kan? Tapi kalau nak puasa untuk kita boleh tak? Boleh, sebab dia kaum kerabat. Sebab yang muktamad dalam mazhab Syafi'i ialah kaum kerabat. Sepupu perempuan takkan dapat lah, sepupu perempuan, harta kita mana dapat pula. Tak kena langsung. Kan? Tapi kalau dia nak puasakan untuk kita, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Okey? Jadi kalau orang tu meninggal, katalah anak meninggal. Boleh, pakcik boleh, makcik boleh, boleh tolong puasakan untuk qada. Makcik pun boleh. Boleh untuk qadakan untuk dia. Naam. Seterusnya pula, kalau orang luar nak puasa, anak murid dia lah, anak murid dia sayang kat dia atau member baik dia. Kan? Kan? Bakri meninggal, Bob nak puasakan untuk Bakri. Macam mana? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh dengan izin wali tadi. Okey, dalam masalah ni, kalau orang luar nak puasa kan, kalau orang luar nak puasa kan, bagi dia kena minta izin. Okey. Siapa yang izinkan? Siapa yang boleh bagi izin? Okey, jadi kalau orang luar kena dapat izin. Izin dari siapa? Izin daripada kaum kerabat atau si mati tadi lah, sebelum dia mati. Masa dah mati jangan minta izin pula. Macam kalau dia dah sakit kan, dia kata dah ni kali, kata anak murid kata, ya Syekh, boleh tak izinkan aku, nanti kalau meninggal aku tak boleh nak qada ni, aku qadakan puasa untuk engkau, boleh tak? Syekh dia kata boleh. Atau kawan baik dia kata, atau kawan dia, sepupu dia yang kawan dia pesan ni, dia tengok adik beranak, dia tak ada anak beranak ke apa ke, tengok anak beranak dia pula haprak-haprak semua, jahil-jahil, kawan dia bagus, dia nak minta kawan dia qadakan untuk dia. Jadi dia pun kata, boleh tak kau qadakan untuk aku nanti puasa aku? Kalau kau qada sedap sikit. Nampak? Boleh? Boleh juga kalau wasiat kan? Wasiatkan pun lagilah. Boleh. Kalau minta izin lagi pun boleh juga. Kalau minta izin pun boleh juga. Kata, mat, aku nak qadakan untuk kau, boleh? Kata boleh. Okey? Dah, si mati yang qadakan untuk dia, boleh tak? Okey. Lepas tu, bila nak qada tadi tu, nak qadakan puasa tadi tu,
Katakanlah dia ada 5 adik-beradik. 5-5 nak puasa serentak satu pada hari yang sama. Boleh tak? Puasa serentak pada satu hari yang sama. Katakanlah dia 30 hari tak puasa, adik-beradik dia 30 orang, sepupu-sepupu semua. Apa kata hari ni kita puasa 30 serentak hari ni. Mak-mak 30 puasa serentak satu hari. Cover tak dia punya puasa 30 hari tadi? Cover tak? Kira sehari je lah. Tapi 30 orang yang berlainan. Jawapan dia cover. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tak ada sikit hati sangat kita ramai dah puasa serentak. Nanti buka puasa kan saya belanja. Okay. Ramai serentak. Okey. Okey, tadi kita bincang dalam qaul qadim dia boleh qada ataupun boleh bagi makan fidyah. Mana lagi afdal? Makan ke qada ganti? Mana lagi afdal? Qada ke bagi makan? Okey. Qada ke bagi makan. Okey, majoriti ulama Syafi'iyah kata qada lagi bagus. Berdasarkan hadis tadi, hadis tu lebih sahih dia kata. Tetapi ada juga pendapat ulama Syafi'iyah kata bagi makan tu fidyah lagi bagus. Atas dua sebab. Pertama, fidyah tu kebaikannya kepada orang ramai. Bukan diri saja. Satu amal yang muta'addi dengan muqtasir, al-qasir. Lepas tu amalan ni, nak tahu dia afdal tak afdal. Antara timbangannya ialah sama ada dia muta'addi ataupun dia tak muta'addi. Muta'addi maksudnya apa? Satu amalan yang kita boleh sampai ke orang lain. Contohnya, zikir dengan mengajar. Mana lagi afdal? Mengajar. Sebab muta'addi kebaikannya dapat ke orang lain. Sebenarnya sunat dengan tolong orang yang susah. Tolong orang susah tu lagi bagus pada sebenarnya sunat. Sebab dia muta'addi, kebaikannya sampai kepada orang lain. Satu, sebab bagi makan, sampai kepada orang lain. Yang kedua, bagi makan ni, tak ada khilaf antara qadim dengan jadi benda yang disepakati. Jadi benda yang sepakat dengan benda yang tak disepakati, mana lagi bagus? Benda yang sepakat. Dalam masalah qada dengan bagi makan, mana yang sepakat? Baik. Bagi makan. Sebab jadid pun kata bagi makan, qadim pun kata bagi makan. Tapi jadid kata tak boleh qada. Qadim kata boleh qada. Jadi sebagai ulama Syafi'iyah kata, dia kata, qaul jadid ni apa bagi makan ni lagi bagus. Nah, faham? So agak-agak mana pendapat yang kuat dalam dua ni? Bagi makan tu nampak lagi. Nampak. Puasa tak payah bagi makan. Okay, bagi makan tak boleh. Wallahu a'lam. Siapa yang rasa nampak qada tu lagi bagus, qada lah. Okey. Yang wali ni pula wajib ke dia puasa untuk orang tersebut? Ke sunat je dia puasa? Tak, macam tadi tu orang tu mati, bapak dia mati, anak dia semua ketegak, malah ganti. Bapak aku ni pun bukan baik sangat, kata. Dulu aku lahir-lahir tak pernah nampak bapak aku dah. Sampai aku mati, dia buat tak tahu je, kan? Macam kes dululah, yang kes artis-artis ni kan. Wajib ke dia qada kan? Hukumnya tak wajib. Tapi kesian lah kan, betul tak? Tak wajib dia qada. Okey, tak wajib dia qada kan. Okey. Kalau bagi makan tu pula, duit tu ambil dia duit mana? Duit siapa pula? Duit wali ke duit si mati? Nak bagi makan ni, dia dah 10 tahun tak puasa. Zaman jahiliah ada 10 tahun. Katakanlah 10 tahun tak puasa. 10 dah 30. 300. Satu hari 600 gram. 600 gram dalam 600. Dah bukan 36,000 dulu. 36,000 gram. Banyak tak? Banyak gila. Banyak tak nak kena ganti? Ya, banyak. Nak pakai duit siapa ni? Pertama, duit si mati dulu. Jadi dia anggap bayar hutang. Sebab tu sebelum bagi-bagi dulu untuk faraid, kena bayar hutang ni dulu.
yusikumullahu fi auladikum min ba'dari apa? Lidzakari mithlu hadzil unsayain min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Aw dain, dia kena bayar hutang dulu. Termasuk hutang ni hutang dengan Allah dengan hutang dengan manusia. Okey. Kalau tak ada duit waris mati, miskin pula. Boleh tak wali cover dengan duit dia? Boleh. Okey. Bukan wali, ajnabi, orang luar, boleh tak cover dengan duit dia? Kali ni sama tak macam puasa? Kena minta izin ke tak kena tak minta izin? Kalau orang luar tadi nak puasakan untuk dia kena minta izin ke tak? Kalau bayar hutang, kalau tadi bayarkan cara bagi makan, kena minta izin tak? Jawapannya tak. Tembakkan Mak kena pada tempat. Okey. Okey Mak kenapa Mak kena tak? Kenapa puasa kena? Bila bayar pakai duit tak ni, dia tak payah minta izin. Jawapan dia, macam mana? Syekh Qarabin, macam mana Syekh Qarabin? Apa sebabnya? Okey, kalau mau puasa untuk si mati, orang luar kena minta izin warisnya. Tapi kalau nak bayar pakai makanan, tak perlu minta izin pada warisnya. Okay, jawapan dia adalah kerana bab bagi makan ni dia bab macam bayar hutang. Bila bab bayar hutang, kita tak perlu minta izin. Katalah Mak ada hutang dengan raja. Ana bayarkan hutang Mak. Aku tak minta izin saya bayarkan. Kalau tak minta pun silakan bayar. Hutang dia boleh cover walaupun tak minta izin. Cuma kena bagi tahu lah, kan bayar double lah pula. Jadi dalam masalah bagi makan ni tak perlu minta izin sebab dia dah masuk dalam masalah hutang. Yang ni dalam Hasyiah Al-Baijuri disebut benda ni. Dah selesai masalah ni. Dah settle. Orang yang mati yang keadaan dia ada hutang puasa. Nah. Okay, man mata wa alaihi shaum. Sama. Dah selesai masalah ni. Terus, tak salah satu. Salah satu. Salah satu maksudnya apa saja apa? Untuk hidup. Jadi hidup macam mana? Tak, ini orang mati. Kita cerita pasal orang mati ni. Tajuk kita adalah orang yang mati yang ada hutang puasa. Hidup cerita lain. Hidup sekejap lagi kita nak cerita ni. Kita cerita yang mati dulu. Settle yang mati. Yang mati satu isu ni je. Okey, kalau orang yang hidup puasa, okey. Pertama, kita tengok dulu orang yang sakit dulu tadi. Orang yang sakit, dia boleh tak puasa. Tetapi adakah dia kena bayar qada? Adakah dia kena qada saja atau bayar fidyah? Ini soalan pasal orang hidup pula. Jadi orang hidup dia kena tengok kategori. Kalau orang mati tadi, tak payah tengok kategori tak apa, tengok sini, tengok kan dia. Yang hidup kena tengok kategori. Okey, kita tengok kategori pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit ada dua kategori. Satu, yang ada harapan sembuh. Buat orang sakit ni senang. Yang pertama, yang ada harapan sembuh. Jadi al-marad ada nau'ani min al-marad. Yurja shifa'u atau yurja bur'uhu. Itu orang yang sakit ada dua kategori. Satu yang ada harapan sembuh. Yang kedua, tak ada harapan sembuh. Tiada harapan sembuh. Okey, nak tentukan harapan sembuh tak harapan sembuh ni doktor lah. Bukan kita. Okey. Kita kan? Okey. Orang yang ada harapan sembuh, kan? Orang yang ada harapan sembuh, maka dia
qada lah. Qada macam biasalah, satu hari. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Tu Quran jelas. Siapa yang sakit di kalangan kamu atau musafir, maka fa iddatun min ayamin ukhra, maka gantikan dia pada hari lain. Okey? Itu kalau hidup lah. Kalau dia mati, masuk kategori yang tu. Ini kita cerita pasal hidup ni. Sakit hidup ni, bukan sakit mati. Dia sakit dan dia hidup, dah harapan sembuh. Okey, masa dia sihat, dia gantilah. Kalau dia tak ganti, lepas tu mati, masuk cerita yang ni. Sebab tu kita cerita yang ni dulu. Kita cerita yang ni, kita cerita yang ni. Lepas Ramadan yang datang, Ha? belum masuk lagi tahap tu. Maknanya dia sihat, tapi dia terlajak sampai Ramadan yang Dia tak qada lagi. Kejap lagi tu ada cerita lain. Hidup tak mati. Dia ada kaedah lagi, satu lagi. Ulama Syafi'iyah dia ada kaedah, siapa yang tak qada pada tahun tersebut, maka dia akan dikenakan kafarah. Tak kisah sama ada perempuan ke lelaki ke, kalau tak qada pada tahun tersebut, dia kena kafarah. Dia kena bayar fidyah lah. Dia kena bayar fidyah lah. Lepas tu tangguh tahun kedua, double lah fidyah dia, 2 lah. Hari yang dia kena qada sama, tapi yang kena bayar fidyah double. Okey. Jadi bayangkanlah kalau 10 tahun tak puasa tadi. Maksudnya satu hari dalam 10 dah 6,000 gram, 6 kilogram lah. Satu hari. Okey. Itu kena belajar janjang aritmetik tu. Sebab dia tu berlainan dia punya kiraan tu. Okey, kalaulah ya dah tiada harapan sembuh. Tiada harapan sembuh ni pun dia kena apa? Yang ni tak payah pecah lah. Okey, tak ada harapan sembuh, dia kena apa? Bayar fidyah lah. Dia bayar fidyah sahaja. Okey? Min qutil badan. Walaupun dia fakir sekalipun, dia berhutang lah. Tunggulah, kan dia kaya kan, bayar lah. Ataupun orang lain bayarkan untuk dia. Boleh. Maksudnya dia kena bayar. Tiada harapan sembuh, dia bayar fidyah satu hari bersamaan dengan 600 satu mud. 600 gram. 600 gram. Okey. Ada sebagian ulama dia kata 750 gram. Dia kata kilo illa rubu'. 1 kilo kecuali suku. Maksudnya 750. Jadi nak selamat ambil 750 lah. Nak selamat ambil 750. Okey. Buat nak cerita ni. Buat nak masuk. Okey. Okey. Boleh ke dia bayar sebelum Ramadan? Jawapannya tak boleh. Maksud katakan dia memang dia dah confirm sakit, kanser tahap 4. Tak ada harapan sembuh. Dia kena kanser tu bulan Syaban. Boleh tak dia bayar awal lagi? Tak boleh. Hal yajuzu it'am qabla Ramadan, la yajuzu ta'jil qabla Ramadan. Tak boleh. Dan dia wajib sebenarnya kena bayar setiap hari. Maksudnya hari ni tak puasa, hari tu kena bayar. On the spot, hari tu juga dia kena bayar. Yes. Maksud kalau tangguh tu, dia membiarkan diri ni dalam keadaan berhutang lah. Berhutang lah dengan Allah Ta'ala. Jadi dia kena hari tersebut. Dekat sini ulama Syafi'iyah beza pendapat. Sebagai ulama Syafi'iyah dalam syarah Fathul Qarib Ibn Qasim, dia kata pagi dia boleh. Lepas fajar, maksudnya lepas subuh lah. Lepas dah niat puasa tu boleh. Tapi sebagian ulama mazhab Syafi'i kata boleh waktu malam. Macam katakanlah besok malam ni dah boleh dah. Maknanya malam hari tersebut lah. Buat kita Islam dikira hari malam tu sebelum tu, masuk waktu maghrib tu. Dan ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dia boleh 10 pada malam lagi. Jadi setiap hari dia kena keluar lah. Dia kena keluar. Setiap hari dia wajib. Satu hari tak puasa, dia kena keluar. Satu hari puasa tak boleh keluar, dia kena keluar. Okey?
Okey. Baik, dah selesai. Orang yang sakit. Dah. Orang yang menyusu pula dan juga yang mengandung tadi yang disebut tadi dah. Anda bagi kesimpulan ni apa dia? Kalau dia takut untuk diri dia sendiri, dia hanya qada. Kalau takut untuk dirinya dan juga anak dia, qada dan fidyah. Orang tanya, kenapa ustaz? Zalim lah. Lebih pula, tak zalim. Dia kaedah dalam mazhab Syafi'i, dia kata apa? Apabila dua orang dapat manfaat disebabkan tidak berpuasa tadi, jadi dia punya hutang dia dua jugalah. Itu kaedah dia. Cuma dia bukanlah hutang dua-dua kena qada. Qada satu lagi kena apa? Kena fidyah. Dan ini adalah fatwa daripada 6 orang sahabat. Dan tidak ada diketahui ada sahabat lain yang menentang fatwa ini. Jadi ulama Syafi'i kata dia dah macam ijma' sukuti. Dan ijma' sukuti. Tahu ijma' sukuti tak? Ijma'nya dua, satu ijma' sarih, satu ijma' sukuti. Ijma' sarih ni setiap orang cakap benda yang sama. Ijma' sukuti ni dua orang cakap tapi yang lain tak bantah. Sukut maksudnya diam. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang kuat dalam Syafi'iyah, juga Hanabilah, juga mazhab yang lain. Asal lepas misu gaduh. Lepas tu beranak. Suami dia punya salah. Tak macam kelas puasa yang dia tadi. Lepas tu? Dia kata macam tu kena bayar fidyah sebab macam orang dulu kan. Lepas satu lepas satu. Naam. Wallah ana la ufti bidzalik. Saya tak katakan macam tu. Saya tak cakap macam tu. Wallahu a'lam. Okey. Kena tunggu stop beranak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada harapan ada mendung. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Okey. Jadi kalau kita boleh buat kesimpulan, apakah sebab orang tu kena fidyah? Okey. Adalah bila orang tua dah sebut tadi kan, orang tua pun kena fidyah juga. Orang tua pun sama juga. Yang sakit tak ada harapan dengan fidyah. Yang orang tua tu maknanya tak ada harapan lah. Tak ada harapan. Jadi Puasa lah. yes. Jadi kalau kita boleh buat kesimpulan, yang kena fidyah ni 3 kategori lah. Satu, dia tak puasa tadi, yang mati tadi. Yang kedua, dia terlepas fadilat puasa pada waktunya. Siapa ni? Orang yang perempuan yang mengandung tadi lah, al-hamil al-murdi. Yang ketiga, orang yang menangguhkan puasa je. Yang ni yang musafir dan juga orang yang sakit. Orang sakit yang boleh ada harapan sembuh tadi. Jadi ini antara sebab dia kena fidyah. Baik, seterusnya. Yang kena fidyah Ustaz tahu ni? Ulang balik yang kena fidyah. Apa faktor menyebabkan fidyah? Orang yang kena fidyah ke atau faktor kena fidyah? Betul. Faktor tadi. Satu pertama tadi apa? Tak puasa, tak sempat qada. Okey. Tadi tu dia. Yang mati tadi. Yang kedua? Termasuk yang mati tadi tu ialah orang yang tua yang tak ada harapan sembuh lah. Orang tua tak mampu dengan orang sakit tak ada harapan sembuh. Itu 3 kategori. Dia tak boleh puasa langsung. Kategori kedua iaitu dia tertinggal waktu yang afdal. Iaitu untuk yang menyusu dan juga orang yang hamil. Yang ketiga, orang yang menangguhkan puasa dalam keadaan dia mampu. Kenapa dia pisahkan orang yang hamil dengan orang yang menyusu? Sebab orang yang hamil dengan menyusu ni dia antara tengah-tengah. Antara orang yang dia mampu dengan tak mampu langsung. Faham tak? Sebab tu dia tak tengah-tengah. Dia tengah-tengah kategori. Kalau yang mampu dan dia boleh tangguh, itu yang ketiga lah. Dia bayar fidyah. Sebab apa? Dia tangguhkan. Dia tangguhkan kemudian dia tak mampu kemudian nak bayar apa semua kan, disebut tadi kan. Okay. Dia kata akhara qada Ramadan ma'at tamakkun, iaitu sampai dah masuk Ramadan seterusnya. Yang kes terajak tadi lah. Ini kalau yang jenis poteng puasa tahun tu tapi dia dah taubat, maknanya sebelum Ramadan dia puasa je lah kan. Yes. Maksudnya kalau tahun tu juga kan dia ponteng tahun tu. Dia taubat tahun tu juga. Dia qada 1 hari je lah, tak kena apa-apa kafarah. Lepas tu kita kata tadi, yang kena kafarah tadi 3. Satu, tak puasa langsung.
Siapa tak puasa langsung? Iaitu orang yang mati tak sempat qada. Yang kedua, orang tua tak mampu. Yang ketiga, orang sakit tak ada harapan sembuh. Yang kedua, orang yang menangguhkan waktu yang afdal seperti menyusu dan juga hamil. Yang ketiga ialah orang yang menangguhkan qadanya sampai ke Ramadan yang akan datang, dia tak habis qada lagi. Yang ini yang dia kena bayar fidyah. Jadi ini ketiga kategori ni. Senang nak faham. Kita pecah kategori. Baik. Nah. Tak satu. Satulah, mula satu. Lepas tu kalau tahun kedua, 2 lah. Tak bayar lagi. Kedua, 2 lah. Hari sama aja. Ditambah. Tahun kedua, jadi 2. Tahun 142 Hijrah. 143 tu kena bayar fidyah. Yes. 144 2. Yes. Tapi hari satu juga. Hari jangan tambah. Hari jangan tambah. Okey, seterusnya isu seterusnya yang jadi perbincangan orang ramai, iaitu siapakah orang yang puasa dia tak sah tapi dia tak boleh juga makan. Puasa dia tak sah tapi dia tak boleh juga makan, dia kena tahan. Dan dia kena qada. Dia ada satu lagi kategori. Kategori ni ramai orang abaikan perbincangan dia ketika dalam bulan Ramadan. Apa soalannya ialah orang yang puasanya tidak sah ataupun batal, tapi dia kena tahan makan dan lain-lain lah, dan dia kena qada. 3. Dia ada 7 golongan. Ni ada 7 golongan. Yang pertama, orang yang terlupa niat sebelum subuh. Ni yang tak ada apa syarat apa? Syarat tabiid. Kita bincang kan? Ada 2 syarat kan? Ada satu syarat niat apa dia? Tabiid dengan ta'yin. Sah. Tabiid dengan ta'yin. Okey. Yang kedua, dia puasanya terbatal kerana perbuatan dia sendiri lah. Puasanya terbatal kerana dia muta'addiyan. Saya sebut muta'addi ni Mu'tadi maksudnya apa? Contoh mu'tadi ni ialah, okey, mabuk batalkan puasa tak? Batal. Tapi dia kena qada tak? Tak, kalau tak sengaja tak kena qada. Kan? Dia tak sengaja. Mabuk, sakran. Kan? Dia bau benda. Sakran. Tapi kalau dia sengaja minum arak, ataupun sengaja hidu gam, ataupun dia sengaja pergi tempat tersebut, dia tahu dah kalau dia pergi dia akan mabuk. Dia akan mabuk. Ataupun dia tahu kalau dia tengok perempuan tadi dia boleh keluar air mani. Macam kita bincang sebelum ni. Dia tahu dah kalau tengok confirm. Ini kita mu'tadi tadi. Yang ni kalau dia batal sama juga. Dia tak boleh, dah terbatal makan, tak boleh. Dia tak boleh makan, dia kena teruskan. Dia kena teruskan puasa. Tak boleh makan, teruskan puasa dan kena qada pula. Hari tu tak kira. Itu hukuman kat atas dia lah. Puasa tak sah, nak dapat pahala pula. Cuma dia dapat pahala tak makan tu lah. Nak ada pahala puasa tak ada. Pahala ikut perintah Allah Ta'ala untuk meneruskan tidak makan tadi, menahan diri tadi. Dan pahala tu semua ialah milik Allah SWT. Kita tak ada kata menjazam lah. Moga-moga dapat lah. Tapi yang besar kau pergi langgar pula tadi kan. Kau dah tahu dan kau. Tapi kadang-kadang tak, dia pun kononnya dia rasa dia boleh kan. Dia dah hidu juga. Okey. Siapa yang sahur, rupa-rupa dah waktu dah masuk subuh. Dia ingatkan sahur lagi. Rupa-rupa jam dia dah mati 2 jam lepas, sejam lepas. Yang ni sahur
dengan sangkaan masih bersahur. Masih bersahur di waktu masuk subuh. Yang keempat, iaitu siapa yang berbuka ingat dah masuk maghrib, rupanya belum masuk maghrib lagi, dengan ijtihad. Jam tak ada, tapi berdasarkan kajian dia, dia belajar fiqah kan. Dia belajar fiqah, bila ada fata morgana apa semua tu, rupanya dia kawasan rendah. Bila dia kawasan rendah memang nampak macam matahari dah tenggelam, dah merah. Rupanya kalau naik tinggi sikit, matahari ada lagi rupanya. Nah, yang ni dia buka puasa dengan ijtihad, tapi ijtihad dia salah. Berbuka dengan ijtihad, orang yang berbuka dengan ijtihad yang salah. Yang ni juga dengan ijtihad yang salah. Dia sebut itu kan sebelum ni. Yang kelima, berbuka dengan sangkaan, dengan syak. Dah buka ke tak buka? Dah masuk ke belum? Buka je lah. Dengan syak. Lepas tu dah buka, confirm memang tak masuk lagi waktu maghrib. Okey? Confirm tak masuk lagi waktu maghrib. Kalau dah masuk, selamatlah. Tapi kalau tak masuk, dan dengan syak, sedangkan syak yang salah lah. Maksudnya dia syak, dia kata, dah maghrib belum, dah maghrib belum. Buka je lah. Dia tak ada ijtihad pun. Dia tak ada usaha nak cari. Lepas tu confirm salah pula. Yang ni dia kena qada, dan dia kena tahan dan kena puasa. Okey. Yang keenam, orang yang menyangka bahawa dia masih lagi dalam 30 Sya'ban. Menyangka dia dalam 30 Sya'ban. Sedangkan dah masuk Ramadan. Kan pagi dia pergi baiknya, jom Firdaus. Dia pergi minum, dia tarik. Asal semua aku lambung tak ada siapa sahut ni. Kan? Member semua tidur, dia pun minum. Asal kau minum ni dah ni satu Ramadan. Dekat Malaysia tak logik lah benda ni. Dia sekat luar negara lah, negara kapi. Okey? Satu Ramadan Firdaus tutup ni. Okey? Menyangka dia dalam 30 Sya'ban sedangkan dah masuk satu Ramadan. Yang ketujuh, senangnya berlebih-lebih dalam berkumur. Berlebih-lebih dalam berkumur dan istinsyak sampai masuk ke dalam rongga dan jauf. Rongga, maka yang ni lah dia kena apa? Dia kena qada. Dan tak ada fidyah. Tak ada fidyah sini, Bakri. Mana datang fidyah pula ni kau? Yang ni tajuk. Jangan silap bang. Orang yang puasanya tidak sah, iaitu batal, tapi dia kena tahan makan dia dan dia kena qada. Okey, dari segi qada pula, dalam banyak kategori-kategori yang 7 ni, ada 4 kategori dia kena qada dengan segera. 2 hari raya dah kena qada alal faur. Okey, 2 hari raya dah kena qada dah. Hari kedua lah, hari pertama haram lagi. Kalau hari puasa lah. Hari puasa lah ni. Bukan hari haji pula. Hari haji 4 hari hari puasa. Hari puasa 1 hari je haram. Hari pertama je. Hari kedua dah boleh puasa dah. Jadi yang kena siapa? Yang kedua 5, 6, 7. Yang ni kena qada segera. Dan juga 5, 6, 7. Yang ni kena qada segera. Dia panggil alal faur. Yajibu alal faur. Yang disebut dalam
Alal faur, fa waw ra. Faur. Alal faur. Dia kena qada segera. 5, 6, 7 dengan nombor 2. Yang lain tak apa, dia tangguh lambat sikit pun tak apa. Mana wajib ala tarakhi, misalnya panggil. Yajibu ala tarakhi. Wajib ala tarakhi. Bila tarakhi ni boleh tangguh. Maknanya tak, dia boleh tangguh-tangguh lah, tak berdosa. Tapi yang ni 2, 5, 6, 7 alal faur. Ayat kedua dah kena qada lah. Kenapa poin nombor 4 tu dia tak masuk sekali tak? Sebab dia ijtihad. Dia ada usaha yang dia ada usaha. Ha? 5, 6, 7. 2, 5, 6, 7. Al-Fawr. Jadi hati-hatilah. Nanti silap. Okey. Yang ni sebab dia syak. Patutnya dia kena ada usaha. Yang ni pula sebab dia tak ambil perhatian. Patutnya pada malam, nampak tak? Kalau kita tengok nombor 2, 5, 6, 7 ni, dia memang kesalahan macam sengaja dia buat. Macam sengaja. Nampak tak yang ni? Dah syak patutnya dia kena pastikan. Mana boleh bina satu perkara ibadah tu di atas syak. Dia kena banyak yakin. Yang kedua, dia sangka 30 Syaban. Patutnya malam nombor 9 tu dia dah kena standby, dah kena hati-hati. Besok puasa ke tak? Besok dia kena ambil perhatian. Mana dia leleka, ghaflah. Yang ketujuh, berlebih-lebih lah. Maksudnya, benda tu dia boleh kontrol. Yang ni, nampak tak yang pertama, terlupa niat. Yang ni tengok apa lagi? Tengok yang ni. Masih bersahur. Dia kata, silap lagi. Ini silap juga. Ini juga tersilap. Jadi yang silap ni ala tarakhi, boleh tangguh. Tapi yang ni ala faur. Dah habislah dia cerita pasal puasa Ramadan. Iktikaf. Kalau kita dah masuk Syawal kan, kita puasa 6 kan. Lepas tu kalau kita buat yang ni, dia sekali ke ataupun dia lain-lain? Okey. Sekali kan Sekali kan puasa qada dengan puasa sunat. Mazhab Syafi'i kata boleh. Ha? Dia utama dia yang qada. Yang kedua tu supaya dapat puasa 6. Okey, dan puasa 6 ni yang paling afdal sekali, paling afdal puasa 6 yang paling afdal ialah bersambung lepas hari raya. Macam hari kedua lah. Itu yang paling afdal. Dan yang paling afdal ialah dia berterusan, tidak terpisah. Tak betul. Sebab tu kalau kita tengok kawan kampung-kampung kita, pakcik-pakcik tua, dia puasa macam tu. kalau puasa hari Sabtu. Sebab tu kadang-kadang kita dekat Facebook jangan mantel kan, dunia apa, tak sunnah lah apa. Tak ada ulama Syafi'i sebut. Sebab apa? Sebab Nabi kata apa? Apa hadis Nabi SAW? Siapa yang puasa Ramadan, dia sempurnakan, thumma atba'ahu bi sitti min syawal, thumma atba'ahu, kemudian dia terus, lagi segera lagi bagus, dan diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Maka ada nama yang sumud dahr, seumpama dia telah berpuasa sepanjang tahun. Jadi kita kena faham masalah tu. Jadi lebih cepat lagi bagus. Lebih cepat lagi bagus. Cuma para ulama dia disebutlah, dia kata dengan syarat tidak mengabaikan hak-hak orang lain. Sama juga dengan puasa ad-dahr. Boleh tak kita puasa sepanjang tahun kecuali puasa haram pada hari yang haram? Okey. Yang ni puasa yang makruh sebenarnya. As-samud dahr makruh. Tapi makruh macam mana? Kalau ada dua benda. Satu darurat, yang kedua menyebabkan hak-hak orang lain diabaikan. Maksudnya kita masa hak orang, keluarga kita, isteri kita ke apa, diabaikan, maka ketika itu puasa tu makruh. Ini cerita lain lah, puasa-puasa yang makruh. Okey. Apa puasa yang makruh? Puasa hari Sabtu kerana hari Sabtu. Puasa hari Ahad kerana hari Ahad. Puasa hari Jumaat
hari Jumaat sahaja ifradan. Yang saum yang sabt ifradan, yang ahad ifradan, wal yaumul jumaat ifradan, maksudnya hari itu tersebut sebab hari itu dah hari itu sahaja, tak puasa sebelumnya dan selepasnya. Dan juga puasa sepanjang tahun. Puasa sunat pula terbagi pada 3. Satu puasa sunat yang setahun sekali, yang kedua sebulan sekali, yang ketiga seminggu sekali. Seminggu mingguan lah, bukan seminggu sekali, mingguan. Yang mingguan Isnin Khamis. Bulanan hari Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ataupun mana-mana 3 hari dalam bulan tersebut. Yang ketiga, yang setahunan ada 3. Asyura, Tasu'a dengan 6 hari Syawal lah. Sitti min Syawal. Thumma atba'ahum bi sitti min Syawal wa kana sebentar. Kemudian iktikaf pula. Iktikaf mazhab Syafi'i mesti dia ada 4 syarat. Satu, mu'takif, orang yang iktikaf. Ini dalam ni laju-laju orang iktikaf pula. Dia ada 4 syarat. Orang yang iktikaf, tempat iktikaf, niat wal lubsu. Al-lubsu maksudnya mudah bahasa Arab lagi. Tempoh. Okey, rukun iktikaf ada 4. Bagi kita nak masuk Ramadan ni. Rukun iktikaf ada 4. Yang pertama, orang yang beriktikaf. Siapa orang iktikaf? Muslim, berakal, suci daripada haid dan nifas dan junub. Syarat orang yang iktikaf. Apa syarat Islam? Tak sahlah orang kafir nak iktikaf. Yang kedua, berakal. Orang gila tak sah juga iktikaf dia. Islam, berakal. Yang ketiga, suci daripada haid, nifas dan junub. Maksudnya kalau junub dia kena mandi lah. Dia kena mandi junub lah. Okay. Maksudnya tak boleh duduk dalam masjid. Dia kena keluar mandi, dia kena masuk balik lah. Itu maksud junub tadi tu. Bukan junub tak sah langsung. Tapi haid dengan nifas tak boleh. Confirm. Yang kedua, mu'takaf. Tempat nak iktikaf pula. Mesti masjid. Apa takrif masjid? Yang dirikan solat 5 waktu sehari semalam, ada azan, ada iqamah, ada imam. Yang ni masjid lah. Masjid lah. Cuma khilaf ulama, adakah masjid jami' atau tak jami'? Masjid tak jami' pun boleh. Okey, kalau tak jami' pun boleh. Okey. Iaitu yang ada azan 5 waktu sehari semalam. Okey. Mesti ada azan 5 waktu semalam. Okay, jadi berarti kita kena maintain dengan azan 5 waktu sehari semalam. Kerja hilang dia punya status dia sebagai masjid. Kena jadi macam musalla je. Yang ketiga, anda sebut apa tadi? Syarat ketiga? Bukan, sebelum tempoh. Niat. Niat dia, kalau dia niat iktikaf sunat, cukup saja dengan niat sahaja aku iktikaf. Saja aku niat iktikaf. Qasdul fi'il. Ingat lagi tak qasdul fi'il? Niat perbuatan cukup. Maksudnya sahaja aku iktikaf. Adapun kerana Allah Ta'ala itu hukumnya sunat. Dia kata yang niat yang wajib. Niat yang wajib. Tapi kalau iktikaf tu iktikaf yang fardu. Iktikaf yang nazar. Contohnya dia nazar nak iktikaf. Jadi wajib tak? Jadi wajib. Ketika itu dia kena sahaja aku niat iktikaf yang fardu. Kena sebut fardiyah dia. Kefarduan dia. Ini ulama Syafi'iyah kata macam tu. Buat sunat. Last sekali tempoh. Tempoh ni yang paling best. Ulama Syafi'iyah kata walaupun kan, ulama Syafi'iyah kita syarat dia ialah mesti tempoh tamaknina. Tempoh tamaknina. Tempoh tamaknina apa? Subhanallah. Maksudnya kalau kita masuk saja aku iktikaf, subhanallah, dia keluar balik dah dapat pahala iktikaf. Sebab dia kata, sebab ulama Syafi'iyah kata tidak ada dalil yang jelas yang menetapkan tempohnya. Yang Nabi menetapkan tempohnya. Ada pun yang Nabi puasa, yang sahabat iktikaf sehari itu adalah perbuatan kebiasaan Nabi. Bukannya syarat dia. Bukan syarat dia kena iktikaf. Apa perkara yang batalkan iktikaf? Jima'. Sama dia jima' dalam masjid atau jima' luar masjid. Ustaz, dia jima' luar masjid pula, bukan dia tengah iktikaf ke? Macam mana Bakri? Buat jima' macam mana Bakri?
Macam mana pula? Ha? Macam mana pula dia boleh berjimat dekat luar masjid sedangkan dia tengah iktikaf? Jawapannya, bila kita tengah iktikaf, kita boleh keluar ke tak dari masjid? Tak boleh. Kecuali dengan hajat. Nak buang air besar, nak buang air kecil, nak mandi wajib, nak jumpa doktor, nak ambil ubat. Masa on the way nak ambil ubat tadi tu, dia on sekali satu round. Batal iktikaf. Batal iktikaf. Malam lah. Kalau siang, okey, kalau sekejap kita cerita siang sebab di dalam masjid atau luar masjid. Dan hendaklah jimat itu dengan dia 3 syarat lah. Tahu, sengaja, ingat. Tahu, sengaja, ingat. Tahu, sengaja. Kalau terlupa kan, ambil ubat kan terlupa pula. Tahu, sengaja, ingat. Okey? Habis tu kalau raba-raba je, ringan-ringan. Batal tak iktikaf dia? Kalau selagi tak inzal, selagi tak inzal, cuma segala. Selagi tak inzal, selagi tu masih lagi dalam iktikaf. Macam katakan tadi dah tersemput ni, kena asma, nak pergi ambil dia puff dia balik rumah. Ada puff sega pula. Satu round satu. Dah batal iktikaf dia. Baik. Maksudnya bila batal dia kena niat barulah boleh masuk. Itu maksudnya batal. Dia buat bukan tak iktikaf dah. Maksudnya mana iktikaf yang mula-mula tadi tu batal lah. Dah habis dah. Maksud kalau katalah dia nak pahala lagi lama, nak dapat pahala iktikaf lagi. Sekejap lagi nak habis kelas dah. Okey. 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 Tengah cerita pasal ni. Okey. Dah hilang idea dah. Apa ni? Jadi kalau kita nak memperpanjang, nak orang katakanlah macam bulan puasa, kita nak iktikaf sepanjang malam. Niat kita nak iktikaf sepanjang malam. Kita juga nak niat iktikaf subhanallah je. Kita niat iktikaf, maksudnya iktikaf dia tak ada tempoh tertentu. Jadi kalau katalah entah nak iktikaf sepanjang malam, sekali entah balik rumah atau entah berjimat dengan isteri, habis. Maksudnya daripada pukul 9 dia kata ada niat pukul 9 dah. Dia on pukul 12. Habis daripada pukul 9 sampai 12 tu. Batal dia punya pahala dia. Itu maksud dia. Kecuali lah kalau entah niat, saya niat iktikaf sekejap je. Lepas tu dah habis, keluar habis dah. Ini kena memaintainkan dia punya niat iktikaf. Jadi kalau kata dia iktikaf pukul 9 sampai subuh, dia keluar sekejap ambil ubat ataupun datang balik, benda tak batal. Dia tak boleh. Dia mesti hajat yang ni lah, mesti seperti nak ambil makanan, apa dia? Darurat, ubatan, mandi wajib. Macam sekarang kita dalam ni. Tak boleh, mesti tak masuk lah. Tak boleh, kerja tak boleh. Hilang kalau kerja dah tak ada nama dia iktikaf lagi dah. Iktikaf ni memang kita tujuan dia untuk, maksudnya kalau dia keluar kerja habis lah. Dia keluar untuk hajat ketika itu saja. Macam nak mandi, nak keluar toilet kat luar. Nak buang air besar dia keluar, ini untuk hajat. Niat barulah. Maksud katakanlah dia datang masjid pukul 9. Katakan kita start tarawih pukul 9, datang pukul 9. Dia niat iktikaf. Dapatlah pahala iktikaf. Lepas tu pukul 10 dia keluar, dia pergi bawa Grab sampai pukul 1 pagi. Tak ada iktikaf lah. Lepas tu dia masuk balik pukul 1.30. Dah baru iktikaf 1.30 lah. Itu maksud dia. Sebelum tu macam 9 sampai 12 tadi, maknanya dia batal lah dia punya pahala apa, tak ada. Maksudnya dia nak pahala banyak itu je lah. Kecuali kalau memang dia nak iktikaf sepanjang malam, dia niat nak untuk sepanjang malam. Faham tak? Maksudnya berdasarkan niat entah tadi tu. Entah niat nak iktikaf sepanjang malam, tapi entah keluar pergi melepak kedai mamak, habis lah. Nak makan nasi kari pukul 12 sampai pukul 1, habis lah.
Maksudnya dia iktikaf dia sampai dia keluar waktu kerja lah. Contoh iktikaf malam sampai pagi. Maksudnya iktikaf malam sampai pagi je lah. Pagi tu cakap betul lagi kerja, lepas tu kira Dah habis lah. Iktikaf dia dah habis lah. Ni dapat iktikaf malam tu je lah. Faham tak? Okay. Iktikaf Nabi 10 akhir malam, Nabi pernah setengah Ramadan dah masuk, pernah malam ke-10 dah masuk, dan Nabi pernah juga pada hari yang Nabi, satu tahun Nabi sakit, Nabi qada pada bulan Syawal. Qada iktikaf bulan Syawal. Nabi dah qada. Lepas tu para ulama Syafi'iyah kata, buat umrah di bulan Ramadan dengan iktikaf bulan Ramadan, mana lagi muakkad? Iktikaf bulan Ramadan lebih muakkad daripada umrah pada bulan Ramadan. So apa? Nombor satu. So umrah Ramadan Nabi tak pernah buat. Walaupun Nabi galakkan, Nabi kata, umrah pada bulan Ramadan seumpama berhaji bersamaku. Tapi Nabi tak pernah buat. Iktikaf, Nabi tak pernah miss. Nabi tak pernah miss. Bahkan Nabi qada pula iktikaf. Itu menunjukkan bahawa iktikaf lebih muakkad daripada buat umrah pada bulan Ramadan. Baca Quran, berzikir, majlis ilmu, mengelakkan daripada tujuan dia ialah untuk beribadah, mengosongkan diri untuk ibadah. Kalau masuk dalam tu baca Facebook, apa semua, kalau termasuk apa dalam perjuangan untuk agama lah, untuk agama, untuk ibadah lah, boleh. Okey. Okey. Wallahu ta'ala alam bissawab. Maka selesailah, habislah dia cerita pasal Ramadan. Ada satu lagi cerita pasal qiyam Ramadan sebenarnya, tapi dah tak sempat dah. Setelah cerita kita digalakkan untuk qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan, bulan Ramadan memang digalakkan berjemaah, berbeza dengan malam-malam lain. Malam-malam lain dibolehkan berjemaah. Malam-malam kita nak qiyamul lail, hari-hari lain dibolehkan berjemaah, tapi tak disunnahkan berjemaah. Bahkan kalau siapa berjemaah tiap-tiap malam di luar Ramadan, dia buat bid'ah. Tapi dalam Ramadan disunnahkan berjemaah tiap-tiap malam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata apa tu? Apa hadisnya? Bukhari. Siapa yang man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah. Kutiba lahu ajru qiyamil lailah. Okey. Siapa yang salat bersama imam hatta yansarif al-imam, sehingga imam tu bersurai, tertuliskan baginya pahala solat sepanjang malam. Berdasarkan hadis tadi, disunatkan bersama dengan imam. Jadi sebab tu kita sembahyang bersama imam. Mana digalakkan akhir malam ke awal malam? Sebenarnya digalakkan berjemaah tu akhir malam, macam Nabi SAW buat. Habis kenapa kita buat awal malam? Sebab berdasarkan tengok masalah orang kalau malam akhir tak pergi sembahyang apa semua. Jadi sebab tu Saudi dia buat dua kan. Satu awal, satu akhir. Tak ada masalah. Jadi buat awal pun tak ada masalah. Lepas isyak terus buat. Okey. Berapa jumlah rakaat? Tidak ada jumlah rakaat yang dihadkan. Ini ulama Syafi'iyah, fatwa Lajnah Daimah dan fatwa majoriti mazhab. Tak ada jumlah yang ditetapkan. Okey. Ada pun yang kata, hadis Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi SAW tak pernah lebih 13-11, tidak dalam Ramadan, tidak di luar Ramadan. Itu kata para ulama, itu apa yang Aisyah nampak. Aisyah satu malam daripada 9 malam. Okey. Dan yang kedua, Nabi sembahyang 9. Ini Syekh Akram Hamid Akram Al-Bukhari disebut. Nabi salat 11 rakaat tapi panjang. Bukan macam kita buat 8 setengah muka surat. Itu tak sunnah tu. Waktu tu kata Syekh Hamid, dia marah betul. Dia kata, kamu ni buat 8 aku pelik, kata. Macam penuntut ilmu dekat Madinah, dia kata. Lepas 8 semua berpusu-pusu keluar. Okey, tak apalah nak pegang pendapat 8, kata Syekh. Tapi kalau lepas 8 kau lepak kat luar tahu pasal. Tu kau baca pendek pula tu sebahagiannya. Maka ini bukan sunnah ni, dia kata. Lepas tu Imam Syafi'i kata apa? Aku suka kalau dibaca panjang dia buat 8. Tapi kalau baca pendek dia buat 20. Ini tak ada jumlah yang terfix.
Nabi kata salatul lail mathna mathna mathna. Solat malam 2 rakaat 2 rakaat. Kalau kamu takut terlepas daripada malam, maka berhentilah 1 rakaat. Nabi tak kata hendaklah kamu solat jangan lebih. Nabi tak kata pun jangan lebih. Dan bacaan Nabi itu memang ngam-ngam. Kalau Nabi baca memang ngam-ngam 8 rakaat. Cara Nabi baca tu, dia baca apa rakaat pertama? Al-Baqarah. Lepas tu dia baca An-Nisa. Mana dia baca? Ali Imran. Sampai Ibnu Mas'ud dia kata apa? Sehingga masuk padaku perasaan tak sedar hati dengan Rasulullah. Aku nak putuskan solat. Okey, nak putuskan solat. Naam. Jadi begitulah dia. Begitu juga dengan sebahagian salaf. Dia kata badan aku dah makin lemah ni. Ini Yahya bin Abi Kathir dalam satu perawi hadis. Nama dia Yahya bin Abi Kathir. Yahya bin Abi Kathir. Naam. Naam. Bukan, Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i. Dia kata, aku dah tua ni, dah lemah dah. Aku boleh baca Al-Baqarah dengan Ali Imran je 1 rakaat sekarang. Dia kata, aku sekarang lemah. Dia kata, lemah kenapa? Dia kata, sekarang aku hanya boleh baca Al-Baqarah dengan Ali Imran je 1 rakaat. Oh, itu je dia. Itu masa dah tua tu. Aku boleh baca Al-Baqarah dengan Ali Imran 1 rakaat. Jadi, kita 4 muka surat pun dah gigil. Kau maksud 2 muka surat setengah Huzaifah baca pun dah gigil. Masuk ngam-ngam dah hujung dah bajet dia. Lepak kat depan tu minum kopi dah bajet. Masuk. Jadi moga-moga Allah SWT bagi kita kekuatan untuk kita beramal, dan insya-Allah kita cubalah baiki, kita cuba mantapkan lagi, tambah sikit. Dah dulu okey. InsyaAllah. Okey, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.